kadang dia jadi mabuk. Belajar tasawuf, akhir sekali kita naik yang paling tinggi, maka berkesudahan akhir sekali tak semaya. Ini banyak. Mengaji tasawuf, akhir sekali tak semaya. Di peringkat awal bila dia mengaji tasawuf, dia buruk orang lain. Sepatutnya bila kita mengaji tasawuf, kita memburukkan diri kita. Orang lain ni bagus, aku yang tak bagus. Ni tak. Aku ni makan baik, orang lain tak sempurna, tidak kamil lah, apa benda lah. Mula-mula tak semaya di mana. Lepas pada tu tak sembahyang 5 waktu. Jadi sesat. Jangan. Sebab itulah kita kena ala kulli hal. Ini panjang cerita, masalah iman ni panjang cerita. Cuma saya nak sebut begitulah. Dalam puasa kita biar ada roh. Sembahyang kita pun biar ada roh. Jangan jasad saja, jangan. Begitu juga zakat kita, apa benda yang kita buat di dunia ini, biar ada jasad dan ada rohnya. Kalau tidak ada roh, ada macam manusia. Sebab apa kita tabik kepada bos kita? Kerana dia ada roh. Cuba cabut roh dia tu, guling depan kita, nak tabik lagi? Tak ada dah. Orang panggil daulat tuanku ke siapa? Tak kira siapa atas dunia. Sebab apa? Dia hidup, dia ada roh. Tak ada roh habis. Tabik. Ketua polis negara. Bila cabut, apakah ketua polis negara? Tak ada orang tabik dah. Tak ada dah. Jadi ibadah kita pun macam tu. Dia ada roh, jangan jadi jasad saja. Jasad saja dia jadi hantu. Jadi hantu buku payung. Jadi biar ibadat kita ni ada roh. Iman kita ni kita kena ingat, biar ada roh, dan iman kita ni perlu ditambah supaya dia yazid, dia bertambah, insya-Allah. Jadi saya kira pada hari yang mulia ini sedikit secara ringkasnya saya sebut, dan sebagaimana yang saya sebut, kalau nak bincang kita kena bincang semula panjang. Cerita dia, kalau nak cerita maratibul iman ini, asal kan ada habis lagi. Mungkin sampai isyak pun tak habis lagi kalau nak sebut benda ni. Jadi saya ulas itu sepintas lalu supaya kita nampak pentingnya iman ini kita kena jaga dan kena berwaspada dengan kufur. Kerana kufur ini satu benda yang terlalu mudah, ada iman satu benda yang terlalu sukar. Bukan mudah kita nak tambah iman kita, bukan mudah untuk kita nak jaga iman kita. Tapi kufur satu benda yang mudah melanda kita. Jadi dua-dua ini kita mesti berwaspada. Jazakumullah khairan jazak. Dan sebelum daripada saya berhenti, dengan izinlah saya sebut, saya daripada Besut Terengganu. Di Besut Terengganu ni dia satu bumi yang unik lah. Di Besut dia ada kerajaan negeri, dia ada kerajaan persekutuan, dia ada kerajaan langit. Ini di Besut sambil-sambil pulang. Di Besut ada kerajaan langit, IOP, dan macam-macam lah suasana masyarakat di Besut ini. Dia ada nelayan, golongan miskin yang jauh dengan agama. Jadi kami di Besut tubuh satu ahli jawatan kuasa, dan kami buat satu keputusan untuk dibina kompleks pendidikan dan dakwah Islamiah di Besut Terengganu, di mana alhamdulillah bangunan ini dibuat atas tanah saya sendiri yang saya wakafkan tanah ini. Dan ini bukan individu saya wakafkan tanah ini tepi tinggi bandar Jertih Terengganu di Kampung Tohas. Siapa-siapa yang pergi dipersilakan ziarahlah. Jadi kompleks pendidikan Islam ini dia ada 3 tingkat. Saya buat 3 tingkat. Saya sebagai pengurusi diberi amanah sebagai pengurusi, penaung dia Yang Amat Hormat Menteri Besar Kelantan Tuan Guru Haji Aziz sebagai penaung kepada kompleks ini, di mana saya berbincang dengan dia. Satu benda yang saya rasa mesti dilaksanakan, iaitulah kompleks ini saya buat dakwah Islamiah yang menjadi tunggal. Dakwah ini bukan dakwah kepada orang Islam, tapi dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Kita nak melahirkan sebuah institusi pengajian yang akan mengeluarkan pakar-pakar yang boleh menyampaikan dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Kita dengar sebelum ini missionary yang dilatih khusus untuk menyebarkan agama Kristian, dia ada kepakaran dia. Setakat ni kita tidak ada kepakaran yang benar-benar yang boleh bekerja untuk agama Islam kepada bukan Islam.
Kita banyak bila semua pendakwah kita nampak masjid, sekolah agama begini-begini, dan kita tidak kembangkan. Dan benda ini untuk lurus pun satu benda besar. Kalau kita mati dulu hari akhirat, Allah keluar orang bukan Islam di dalam negara kita ni nak masuk neraka. Wallahualam, kita minta insya-Allah lepas Islam. Kalau dia sebut sepatut, negeri saya ada Ustaz Mizzawawi, dia tak pernah dakwah saya. Ambil dia dulu mudahan neraka. Saya nak jawab macam mana? Kita semua cuba kita bayar. Kapur saya ni ada orang nama sekian-sekian, taman saya ni ada orang begini-begini. Kita tak pernah dakwah dia dengan cara yang teratur, dengan cara yang tersusun rapi. Kita nak jawab macam mana? Inilah persoalan yang besar yang saya kira kebetulan bidang pengajian saya, iaitulah bidang dakwah kepada non-Muslim. Saya sedang buat PhD di UKM sekarang ni. Master saya pun bidang dakwah juga. Di Jordan saya buat. Saya buat kajian pendekatan dakwah kepada masyarakat Buddha, Hinayana dan Mahayana di negeri Kelantan. Kalau negeri Kelantan tu sebab dia kena fokus, tajuk dia kena fokus, tak boleh buat luar Malaysia begitu. Tapi benda ini dia boleh guna. Jadi ini bidang pengajian saya, dan insya-Allah komplek ni kita nak melahirkan tenaga pakar untuk melancarkan dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Di sudut bebanan saya rasa amat-amatkan beban. Amat-amatkan beban. Walau bagaimanapun saya pegagahkan, saya rasa ini fardu ain untuk saya. Oleh kerana bidang saya lagi, kemudian tak ada orang yang jabatan-jabatan yang ada ni, saya tak nak sebut nama lah, biasanya dia jaga mu'allaf. Ini tidak dakwah, dia jaga mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam dijaga ini. Ini kita nak melahirkan pendakwah yang kerja dia lepas daripada ni, insya-Allah dia akan menyampaikan dakwah kepada masyarakat bukan Islam mengikut metodologi yang betul, cara yang betul. Jadi saya sekarang ini buat sebuah skopir tanah kuat lebih 2,5 ekar lebih sikit, 2,5 ekar lebih. Tanah saya wakafkan, dan bangunan telah didirikan sebahagian, telah naik tingkat pertama. Dan dia ada 3 tingkat. Tingkat pertama saya buat masjid, tempat saya pun akan mengajar di situ malamnya untuk mendidik masyarakat. Yang kedua dan yang ketiga ni untuk kegunaan dakwah Islamiah, iaitulah sekolah tahfiz dan dakwah yang ada kepakaran di sini, yang kita akan buat tingkat 2 dan tingkat 3, di mana kos dia ni agak tinggi sikit, 3 juta ringgit. 3 juta ringgit. Kalau nak kira dengan kerajaan langit, hebat dia lagi. Kerajaan langit dia buat 7 juta tempat ajaran sesat dia sunni. Ayat pay 7 juta. Adik kakak tahu tak, saya kadang-kadang mari rasa dia pun derma dalam masa 1 minggu 5 juta. 1 minggu 5 juta dia pun ajaran sesat. Dan saya duduk ni berjiran dengan dia. Terjauh, rasa tercabar. Kita belajar di Mesir lagi, belajar di Jordan lagi, begini-begini. Allah kata, kalau dia boleh buat sampai 7 juta, takkan kita nak buat 3 juta? Tak boleh. Saya pegagah. Dan Alhamdulillah, dorongan daripada tuan-tuan guru bagi galakan menyebabkan saya pun rasa gagah. Maka hari ini saya nak berkongsilah kebajikan kita ada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah mudah-mudahan salah satu daripada tanggungjawab saya lepas orang lain yang buat tahfiz itu tak apalah, ini kena sumbang kepada tempat lain. Tapi saya ni buat untuk dakwah kepada non-Muslim yang menjadi fokus kepada komplek pendidikan ini. Dan tingkat pertama tu Alhamdulillah dah naik dah, nak naik tingkat kedua, tingkat ketiga, 3 juta ringgit. Cuma sekarang ni baru belanja lebih kurang 500 ribu. Dan saya jaga